Hai, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Okey. Jadi kita akan mula video ini kita akan mula dengan bab yang baru iaitu bab 3 termokimia. Bab ini dia bertema kepada haba. Okey. Jadi tema ini adalah untuk menganalisis perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey. Jadi kita nampak tajuk, kita tahu bahawa dia termokimia, termo. Apa yang kamu terfikir kalau kita sebut termo? Termometer, betul tak? Jadi nanti setiap eksperimen kita akan menggunakan termometer untuk menyukat suhu awal dengan suhu akhir. Okey. Jadi apakah itu termokimia? Adalah satu kajian mengenai perubahan haba dalam suatu tindak balas kimia. Okey. Jadi tindak balas kimia boleh dibahagi kepada dua, iaitu tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Okey, jadi macam mana kita tahu dia endo ataupun exo? Contoh kamu main Mobile Legend, main lama, pun kamu rasa panas, betul tak? Jadi itu adalah tindak balas eksotermik. Eksotermik. Okey. Jadi apakah maksud tindak balas eksotermik? Okey, jadi ini adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Jadi murid-murid boleh letak tangan di depan mulut, cuba baca exo dengan endo. Exo, endo. Yang manakah membebaskan haba? Exo, betul tak? Exo. Jadi exo adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Okey, kena hafal. Hafal exo cukup sebab endo kita terbalikkan saja. Okey, dan suhu persekitaran akan meningkat. Contohnya phone jadi panas, komputer, laptop kita panas, jadi itu adalah exothermic. Okey. Jadi untuk gambar raja aras tenaga bagi exothermic, dia kerana membebaskan haba, dia membebas, jadi dia turun ke bawah. Dan delta H dia mesti bertanda negatif. Delta H ini adalah haba tindak balas dia mesti bertanda negatif. Okey, yang ini nanti kita akan belajar bagaimana untuk melukis. Dan kadang-kadang kita dikendaki untuk menerangkan gambar raja aras tenaga ini, jadi kita boleh terangkan bahawa bahan lebih tinggi daripada hasil. Jumlah kandungan, ini perkataan ini penting. Jumlah kandungan tenaga, tiga-tiga perkataan ini wajib ada. Total energy content, jumlah kandungan tenaga, bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okey, jadi macam inilah kita terangkan jadual ini. Dan ingat, delta H ataupun haba tindak balas dia mestilah bertanda negatif. Yang ini kita akan bincang dalam video yang seterusnya bila kita buat kiraan nanti. Kamu hafal je sekarang, hafal membebaskan haba ke persekitaran, suhu meningkat. Okey, dan gambar jaras tenaga dia seperti ini. Lepas itu delta H dia mesti negatif. Dan contoh tindak balas eksotermik iaitu pembakaran mestilah panas, respirasi, penoksidaan logam. Tindak balas peneutralan melarutkan NaO di dalam air dan penghasilan amonia. Kalau di Mamau saya akan buat aktiviti inilah, melarutkan NaO di dalam air. Kita akan rasa di bawah beaker itu akan rasa panas. Okay. Jadi endo saya tak terangkan sangatlah kerana dia terbalikkan lah. Jadi endo tak rasa apa-apa bukan. Jadi tindak balas kimia yang menyerap tenaga haba dari persekitaran. Okay, suhu persekitaran menurun ataupun sejuk, dia jadi sejuk. Gambar raja aras tenaga, dia di bawah naik ke atas. Dia menyerap haba, jadi dia pergi ke atas. Okey. Nak terangkan kita boleh terangkan bahan dia lebih rendah daripada hasil. Jumlah kandungan tenaga wajib ada. Bahan adalah lebih rendah daripada hasil tindak balas. Dan delta H adalah positif. Contoh endotermik adalah fotosintesis, penghuraian karbonat logam apabila dipanaskan, penghuraian nitrit logam apabila dipanaskan dan melarutkan garam amonium di dalam air. Kalau di Mamau saya akan main ini. Saya akan keluarkan garam amonium. Jadi kita campur air, kita akan rasa bawah beaker itu dia rasa sejuk. Jadi kalau sejuk dia adalah tindak balas apa? Endotermik, betul?
Okay, jadi murid-murid sudah tahu exo dengan endo. Baik, seterusnya kita masuk ke subtopik. Yang ini gambar raja aras tenaga. Jadi di sini kita kena belajar untuk melukis gambar raja aras tenaga. Boleh keluarkan nota cikgu. Jom kita melukis bersama-sama. Ada luang kosong seperti ini yang telah disediakan. Cikgu pakai pen. Cacat lah, nanti cacat lagi. Okay, sekejap. Sekejap. Saya cuba lukis yang terbaik. Biru boleh. Okey, untuk melukis gambar raja aras tenaga, pertama kita buat anak panah dulu. Satu line anak panah. Kemudian atas sini kita letak tenaga. Tenaga. Oh, cantik. Okey, jadi lepas itu kita kena tentukan. Ini tanda negatif. Tanda negatif maksudnya tina balas ini adalah tina balas exothermic. Jadi exo gambar dia macam mana? Membebaskan haba ke persekitaran. Dia turun ke bawah. Jadi seperti ini. Okey. Turun bawah. Anak panah. Kemudian ke kanan. Cantik. Lepas itu, kiri, kita letak kiri. Kanan, kita letak di kanan. Seperti ini. Mg campur dengan H2SO4. Kiri saling kiri. Kanan, kita letak kanan. MgSO4 plus H2. Dan jangan lupa yang ini letak delta H salin semula menjadi negatif. Jangan lupa 645 kilojoule per mol. Okey. Cantik gambar ini. Jadi macam inilah. 2 markah sampai 3 markah untuk gambar ini. Jadi sekejap saya magic sikit. Zup. Sup. Tada, magic. Taklah. Okey, yang ini keadaan fizikal dia, tak payah tulis, tak apa, tak payah. Okey. Jadi macam inilah gambar yang lebih cantik. Okey, seterusnya kita cuba untuk satu lagi contoh iaitu yang ini. Okey, jadi jom gambar raja aras tenaga. Sama sekali lagi kita buat anak panah, tunjuk ke atas, paksi white. Lepas itu jangan lupa label tenaga. Nanti exam mesti ada yang lupa punya. Kamu tengok. Tengok. Okey, positif. Tengok yang ini adalah endothermic, tina balas endo. Jadi kalau endo dia kena naik atas, anak panah, cantik. Lepas itu kiri letak di kiri iaitu N2 campur O2. Kanan letak di kanan menghasilkan 2NO. Jangan lupa delta H. Delta H sama dengan tanda positif wajib di sini. Ini bukan matematik. Positif ini memberitahu dia adalah tina balas endothermic. Jadi 180 kilojoule per mol. Jadi okay, kita zoom sekejap. Zoom. Zup. TikTok macam ni kan. Okey, jadi macam inilah. Beginilah. Dua contoh saja memang exam pun dua ini sama ada exothermic ataupun endothermic. Jadi, okey, akhir sekali kita tengok perubahan tenaga semasa pemutusan dengan pembentukan ikatan. Dia macam kapal lama dia break out dan kapal baru macam tu. Macam itulah. Okey. Jadi, pertama, konsep semasa tindak balas kimia, ikatan kimia dalam bahan akan diputus. Jadi ingatlah, ikatan kimia dalam bahan akan diputus. Okay, jadi contoh-contoh ini H2CO2. Ini dia akan putus. H2 akan putus seperti ini. CO2 akan putus seperti ini. Okay, lepas mereka putus, barulah H boleh berkahwin dengan Cl. Dan menghasilkan hasil tindak balas yang baru. Okey, jadi boleh faham. Jadi pertama, ikatan kimia bahan akan terputus, lepas itu ikatan baru akan terbentuk. Okey, jadi ini penting ada di dalam nota kamu, tak apa. Bila ikatan kimia dia putus, tenaga haba diserap. Ingatlah. Bila dia contohnya saya nak putuskan tenaga haba akan diserap. Okey. Dan bila kita nak bentukkan ikatan yang baru, rasa panas tak?
contohnya 2 ini kita nak ikat semula. Panas kan? Jadi tenaga haba dibebaskan. Tenaga haba ini saya sudah tulis dalam nota kamu. Tak apa. Okey, jadi 2 konsep perlu murid-murid ingat. Pertama adalah bahan akan putus. Bila putus, tenaga haba diserap dan hasil dia akan membentuk HCl yang baru. Bila dia HCl, tenaga haba dibebaskan. Okey, jadi 2 konsep ini. Dan bagaimana kita tahu yang ini adalah exo ataupun endo? Jadi tenaga ikatan diberikan, murid-murid tak payah tahu dulu. Okey. Jadi contoh untuk pecahkan H dengan Cl, tenaga ikatan dia adalah sebanyak 436 dan 243. Okey, tengok berapa banyak tenaga haba yang telah diserap. Jadi HH dengan ClCl ini adalah kita serap, jadi kita guna positif 436. Lepas itu yang untuk pecahkan H dan untuk pecahkan Cl adalah 243. 243. Okey. Jadi ini jumlah adalah, kita tekan kalkulator sekejap. Positif mewakili tenaga haba diserap. Okey, jadi kita dapat positif 679. Okey, dan tenaga haba yang telah dibebaskan ataupun pembentukan ikatan baru, kita guna tanda negatif menunjukkan tenaga haba dibebaskan. Okey, jadi HCl ada 2 molekul HCl. Jadi HCl kalau 1, 2, 3, 6. Jadi 2, kerana dia ada 2 HCl, kita darab dengan 2. 4, 3, 2. Okey, akhirnya kita dapat jawapan adalah 432 negatif 864. Okey. Jadi kenapa kita letak negatif? Ini menunjukkan tenaga haba dibebaskan. Okey, yang positif maksudnya kita serap tenaga. Okey, akhirnya haba tindak balas dia, kita boleh combine dua-dua nilai ini. Copy, paste, kemudian copy, paste. Okey, jadi akhirnya kita dapat jawapan dia adalah di sini sudah ada. Okey, negatif 1, 8, 5 kilojoule per mol. Okey, kerana haba tindak balas kita rujuk. Okey, jadi kita positif negatif, kita setelah kita tekan kalkulator kita dapat nilai negatif. Jadi tadi sudah bagi tahu kan. Kalau nilai negatif itu menunjukkan bahawa tindak balas eksotermik. Yes, tindak balas eksotermik. Dan kenapa nilai ini, kenapa haba ini bertanda negatif? Kerana tenaga haba yang dibebaskan adalah lebih tinggi. Okey, jadi kita boleh terangkan dalam konsep ini, tenaga haba yang dibebaskan 800 lebih. Betul tak? Semasa membentuk ikatan baru adalah lebih tinggi daripada tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey, jadi saya ulang negatif. Kenapa ini negatif? Kerana tenaga haba yang dibebaskan lebih tinggi. Tengok, ini negatif 800, ini positif 600. Jadi kita nak terangkan tindak balas eksotermik dari segi pemecahan ikatan dengan pembentukan ikatan. Kita boleh tulis ayat seperti ini, iaitu tenaga haba yang dibebaskan lebih tinggi kan? Lebih tinggi, ini 800, ini 600. Tenaga haba yang dibebaskan lebih tinggi semasa pembentukan ikatan, lebih tinggi daripada tenaga haba yang diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey, tak apa, yang ini mungkin pening sikit. Satu markah je. Ayat ni satu markah je. Tak berapa, masih kalau keliru tak apalah. Okey, dimaafkan. Okey, jadi itu saja untuk pengenalan bagi bab
bab 3 ini, iaitu perubahan haba dalam subtopik 3.1 perubahan haba dalam tina balas. Okey, baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.